Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke FPL Kaki Sembang, bukan lagi bang. Okay, video kali ni saya nak sembang pasal beli, simpan, elak dan lempar. Kita akan pilih player yang mana kita rasakan ada potensi ataupun yang sepatutnya kita simpan ataupun kita patut lempar je untuk minggu yang ketiga kali ni lah. Okay, untuk player yang pertama saya pilih untuk kita patut beli pada minggu ketiga ni adalah Said bin Rahma daripada West Ham. Okay, dari segi statistik dia, player ni memang membantu sangat dari segi attacking. Sebab kita memang perlukan player yang sangat agresif dekat bahagian attacking lah. Okay, kalau tengok dari segi corak permainan Said bin Rahma ni, dia banyak ambil position Lingard masa season lepas. Sebab season ni Lingard dah tak ada sebab dah balik kat MU. So Said bin Rahma ni banyak main role number 10 lah. Okay, kalau tengok dekat game yang sebelum ni, Said bin Rahma ni banyak umpan bola dekat Antonio, dan Antonio dapat skor 2 biji gol lah pada game yang sebelum ni. Untuk next features, kita boleh tengok Said bin Rahma ni akan berjumpa dengan Crystal Palace, Southampton, MU, Leeds, Brentford, Everton. So memang banyak lagi game yang kita boleh pakai Said bin Rahma ni lah. Yang saya tengok agak mencabar sikit untuk West Ham tempuhi adalah MU je lah. So patutnya kita boleh pakai Said bin Rahma ni memang lama lah. Okay, untuk player yang seterusnya yang kita patut beli adalah Jack Grealish, iaitu player kesayangan korang. Jack Grealish ni, kenapa saya cakap kita patut beli player ni? Okay, faktor yang pertama adalah Jack Grealish ni confirm akan main first 11 untuk Manchester City sebab dia baru dibeli daripada Aston Villa dengan harga 100 juta pound. Untuk dia punya contribution pada team, memang Jack Grealish ni seorang player yang ball carrier. Dia punya role, kalau korang tak tahu ball carrier tu apa, orang yang bawa bola ke dalam box pasukan lawan. Dia ni player macam Sterling dan player macam Mahrez. So orang yang macam ni dia sangat bahaya sebab dia suka shoot dekat goal dan dia juga suka bawa bola untuk diumpan kepada striker. Dan player ni juga ada ability untuk one on one situation dengan defender, yang boleh makan defender tu untuk bagi ruang pada player lain untuk menjadikan gol. Okay, kenapa saya cakap Jack Grealish ni patut kita beli? Sebab harga dia baru 8.0 je. Untuk player yang macam ni, saya rasa dia ada confirm main, sepatutnya ada kat dalam squad kita lah. Okay, untuk dia punya features pula, lepas ni dia jumpa dengan Arsenal. Game tu saya anggap mudah lepas tu jumpa dengan Leicester dan dengan Southampton. So sepatutnya tak sukarlah untuk Manchester City yang mana baru-baru ni menang 5-0. Korang rasa korang perlu tak ada Jack Grealish dalam tim korang? Okay, untuk player yang kita patut simpan, yang pertama adalah Luke Shaw. Banyak yang cakap, banyak yang rasa Luke Shaw ni sepatutnya kita keluarkan daripada squad kita. Sebab apa? Luke Shaw macam tak bagi contribution macam season lepas. Tapi korang kena ingat, Luke Shaw ni adalah player yang ada potensi, boleh bawa bola, dan dia pula player yang suka buat hantaran-hantaran ke dalam kotak penalti. So walaupun dia main defend, tapi dia memang ada ability macam tu. Okay, cuma untuk 2 game pada awal season ni, saya tengok dia banyak deep, banyak player deep, yang mana main di bahagian belakang sikit untuk membantu midfield dan defender yang lain untuk kawal kontrol the game lah. Okay, Luke Shaw ni masih belum dapat peluang lagi untuk nak buat hantaran-hantaran macam season lepas lah. Tapi saya yakin untuk next game Luke Shaw mampu bagi poin yang banyak kepada kita lah. Okay, untuk next feature pula, dia akan berjumpa dengan Wolves dengan Newcastle. Sepatutnya 2 game ni akan tambah poin kita lah. Sekurang-kurangnya MU boleh dapat clean sheet lah daripada game yang 2 ni lah. Untuk next player yang kita patut simpan adalah Che Adams. Okay, kenapa saya cakap Che Adams ni kan? Saya tahu antara kita ataupun kat korang agak ada beli Che Adams ni. So adakah patut kita jual Che Adams ni? Bagi saya, kita patut simpan Che Adams ni. Game yang sebelum ni dia jumpa dengan MU,
tapi dia still dapat buat satu assist. So dia seorang player yang main dekat bahagian forward dan sangat membantu dari segi attacking. Kalau korang perasan, harga dia pun baru 7.0. So kalau player ni ada kat dalam squad korang patut simpan, sebab untuk next features dia hanya berjumpa dengan Manchester City dengan Chelsea je, itu pun pada week ke-5 dengan week ke-7. So Che Adams ni patut kita simpan dalam kita punya squad, sebab dia boleh buat assist dan selalu juga menjaringkan gol daripada season lepas lagi. Okey, untuk player yang kita patut elak. Okey, player ni saya tahu korang mesti ada usah-usah agak player ni, iaitu Reece James daripada Chelsea. Sebab apa? Saya cakap kita patut elak player macam ni sebab pertemuan dia lepas ni memang agak tight lah. Itu yang pertama, sebab lepas ni dia akan berjumpa dengan Liverpool, Aston Villa dengan Tottenham. 2 daripada 3 game tu memang tight lah. Bukan tak boleh untuk nak ada Reece James ni dalam squad kita, tapi belum masanya untuk kita beli Reece James. Dan saya juga rasakan Reece James ni cuma game ni aja yang dia perform, sebabkan dia dapat terlalu banyak ruang yang ditinggalkan oleh defense Arsenal di bahagian belah kanan. Okey, untuk player yang seterusnya yang kita kena elak adalah Ethan Pinnock. Ethan Pinnock ni daripada Brentford tau. So Brentford ni kalau tengok 2 game yang sebelum ni dia ada clean sheet. Ethan Pinnock ni dia dapat 11 poin pada game pertama dengan 6 poin pada game kedua kan. Ramai yang akan rasa nak beli dia ni dengan harga 4.6 je. So banyaklah orang akan memandang kat dia kan. Tapi bagi saya, untuk player yang macam ni kita patut elakkan. Okey, sebab Pinnock ni defend daripada kelab yang baru naik daripada Liga Championship. So korang kena berhati-hati kalau nak simpan. Tapi bagi saya, kalau belum ada lagi, korang sepatutnya elak Ethan Pinnock. Banyak lagi defend yang lebih solid daripada tim yang lagi sedap untuk korang dapatkan khidmat defend. Untuk list player yang kita patut lempar adalah, yang pertama adalah Konstantinos Tsimikas. Dah buat nama pun susah, terbelit-belit lidah. Untuk player ni, kenapa saya cakap kita perlu lempar je dia daripada pasukan kita? Okay, yang pertamanya sebab Robertson dah duduk balik kat dalam squad. Okay, player ni merupakan player gantian pada kedudukan Robertson. Okay, kalau tengok dia ni perform minggu yang sebelum ni lawan dengan Norwich, lawan dengan Burnley, perform. Takkanlah dia nak tukar dengan Robertson kan. Okay, bagi pendapat saya, korang boleh simpan Tsimikas ni, tapi risiko dia memang sangat tinggi lah. Sebabnya kita tak tahu sama ada next game dia akan bermain ataupun Robertson akan bermain. Tapi kalau tengok dari segi statistik, banyak manager-manager dah start keluarkan dia dan masukkan defender lain untuk menggantikan tempat Tsimikas ni. Okey, untuk player yang seterusnya, player yang patut kita lempar adalah Ivan Toney daripada Brentford. Okey, itu saya cakap Ivan Toney ni patut kita simpan kan. Tapi minggu ni saya cakap kita patut lempar je dia. Sebab apa? Untuk 2 game dia tak menjadikan gol dan dia tak ada buat apa-apa assist. Saya nampak kat sini kita patut lempar dia. Dan kalau kita nak beli dia, kita kena tunggu dia score dulu dan kita tengok performance dia pada minggu-minggu yang akan datang. Barulah kita fikir sama ada kita nak bawa masuk dia ataupun tak. Okay, walaupun dia ni top scorer untuk Championship, tapi saya rasa kita patut nilai dia balik sebab ini Premier League yang mana bukan senang untuk nak menjaringkan gol atau even nak mendapatkan assist sekalipun. Okay, itu saja video daripada saya. Ada apa-apa lagi yang korang nak kita kupaskan untuk video yang akan datang? Kalau ada, korang boleh tulis kat bahagian komen. Nantikan video saya yang seterusnya. See you next video.